Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah, syukur kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada pagi ini kita diizinkan olehnya untuk sama-sama berkongsi tips daripada satu buku yang ditulis oleh seorang penulis yang tersohor, iaitu Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin. InsyaAllah dengan izin Allah, kita mulakan majlis ilmu kita pada pagi ini dengan bacaan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Terima kasih kepada tuan-puan yang sudi singgah di page Persatuan Rumah Ngaji Negeri Kelantan pada pagi ini. Alhamdulillah, salam Ramadan Al-Mubarak kepada yang bersama-sama dengan saya pada pagi ini. Tajuk kita pada pagi ini ialah bagaimana untuk cemerlang dengan solat yang digarap oleh penulis buku tip-tip cemerlang daripada Al-Quran, Profesor Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin, insya-Allah. Terima kasih kepada Persatuan Rumah Ngaji Negeri Kelantan kerana memberi ruang dan peluang untuk saya berkongsi bersama tuan-tuan dan puan-puan sekalian pada pagi ini, insya-Allah. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, boleh nyatakan status bagaimana suara saya, jelas atau tidak? Terima kasih doktor kerana turut bersama-sama pada pagi ini. Alhamdulillah. Okey, tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, Urusia Persatuan Rumah Ngaji Negeri Kelantan memilih buku ini tepat sekali sebagai salah satu daripada program kunyah-kunyah buku ke arah merealisasikan program keluarga Qurani. Buku ini mengandungi 321 muka surat, 321 muka surat, dan alhamdulillah pada pagi ini saya dipertanggungjawabkan untuk mengupas satu daripada bab yang terkandung dalam buku ini, iaitu bagaimana kita berkongsi ilmu yang di-sharing oleh Datuk Dr. Zainal Abidin, bagaimana solat membantu melahirkan insan yang cemerlang. InsyaAllah. Tuan-tuan dan puan-puan yang rahmati Allah sekalian, dalam bab ini, Datuk Dr. Zainal Abidin mengupas bab solat dari muka surat 93 hingga muka surat 103. Alhamdulillah. Kelebihan beliau menggarap isu ternyata sangat jelas dan berfaedah sekali untuk kita membantu percambahan minda, kerana sesungguhnya dalam melakukan apa jua sekalipun, terutama dalam melahirkan keluarga Qurani, ibu, bapa dan ahli keluarga memerlukan ilmu. Salah satu daripada cara yang paling mudah untuk mendapat ilmu adalah dengan cara membaca. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan yang saya kasihi sekalian, apakah pendekatan yang digunakan oleh Datuk Dr. Zainal Abidin untuk membantu kita memahami bagaimana solat melonjakkan kecemerlangan seseorang insan? Sepanjang muka surat 93 hingga 103, di sini saya ingin berkongsi insya-Allah dengan izin Allah. Saya buat satu rumusan. Datuk Dr. Zainal Abidin membahagikan kupasan beliau tentang bab ini kepada beberapa bahagian. Antaranya ialah beliau mengemukakan dalil-dalil daripada Al-Quran dan As-Sunnah apakah kepentingan solat kepada manusia secara keseluruhan. Yang kedua, perkara yang kedua ialah apakah akibat jika seseorang itu mengabaikan solat. Dan yang ketiga,
beliau mengupas dengan begitu detail apakah definisi solat dan khusyuk dan apakah definisi memelihara solat. Dan yang menarik dalam buku ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, ialah Datuk Dr. Zainal Abidin juga memberikan tips yang sangat berguna kepada kita bagaimana cara untuk khusyuk dalam solat. Dan beliau juga mengupas beberapa perenggan, memandangkan ada isu yang diutarakan tentang antara yoga dan juga solat. Maka beliau mengupas dalam beberapa perenggan. Dan seterusnya, Datuk Dr. Zainal Abidin sangat menarik mengupas faedah solat. Faedah solat. Dan yang intipati yang paling penting dalam bab ini ialah beliau mengaitkan bagaimana kaitan antara solat boleh melonjakkan kecemerlangan seseorang individu. Oleh itu, tuan-tuan dan puan-puan, jangan lepaskan peluang untuk memiliki buku ini. Sila hubungi Persatuan Rumah Ngaji Negeri Kelantan. Pilihan untuk menjadikan buku ini sebagai salah satu daripada bahan rujukan ke arah melahirkan masyarakat Qurani, masyarakat yang menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai platform dalam pengurusan keluarga adalah salah satu langkah yang bijak. Baiklah, tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita teruskan kepada apakah dalil yang pertama yang digunakan oleh Datuk Dr. Zainal Abidin untuk membuktikan bahawa solat adalah antara formula kejayaan. Datuk Dr. Zainal Abidin menggunakan rujukan daripada Al-Quran dan As-Sunnah. Surah yang menjadi rujukan utama beliau adalah Surah Al-Mu'minun. Beliau mengemukakan formula kejayaan dalam solat dijelaskan oleh Allah Subhanahu Wa Taala dalam wahyu Allah. Allah berfirman dalam surah Al-Mu'minun ayat pertama, ayat kedua dan ayat yang ke-9. Saya baca terjemahannya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang beriman, iaitu orang-orang yang khusyuk dalam solat mereka dan mereka yang memelihara solat mereka. Ada dua kosakata yang sangat penting di situ, iaitu khusyuk dan juga memelihara solat. Baik, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, baik, terima kasih kerana sudi watching pada pagi ini. Alhamdulillah kita berjumpa di Alam Maya, Dr. Sharifah. Seterusnya, Profesor Datuk Dr. Zainal Abidin mengupas bagaimanakah akibat jika seseorang itu mengabaikan solat. Maksud memelihara solat ialah menjaga waktu solat, memastikan solat pada awal waktu dan juga khusyuk dalam solat. Jadi beliau menegaskan, menghuraikan dengan merujuk kepada kitab-kitab tafsir dan merujuk kepada hadis-hadis yang sahih. Ini adalah antara kelebihan buku ini yang menarik, yang boleh dijadikan sebagai rujukan untuk keluarga ke arah melahirkan keluarga Qurani. Akibat jika mengabaikan solat, Profesor Datuk Dr. Zainal Abidin menegaskan bahawa beliau telah membuat rujukan dalam surah Maryam ayat yang ke-59. Kalau sahabat-sahabat rujuk kepada mushaf, dalam surah Maryam ayat yang ke-59, Allah memberikan peringatan yang jelas kepada mana-mana hamba Allah yang mengabaikan solat. Dan maksud mengabaikan solat di sini adalah solat sengaja melengah-lengahkan solat. Sengaja melengah-lengahkan solat. Okey, seterusnya
tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, Datuk Dr. Zainal Abidin juga mengupas dengan detail definisi khusyuk. Definisi khusyuk, dan beliau menjelaskan secara terperinci, maksud khusyuk di sini ialah pengagungan terhadap Allah, ikhlas dalam perkataan, kesempurnaan dalam keyakinan, memberikan sepenuh perhatian dan tidak berpaling dari kiri dan ke kanan. Kerana semuanya itu adalah daripada hasutan syaitan. Subhanallah, rujukan ini Datuk Dr. Zainal Abidin merujuk kepada pandangan daripada sahabat Abu Darda, dan beliau juga merujuk kepada kitab-kitab tafsir dan juga beberapa pendapat yang sahih daripada sahabat Rasulullah SAW. Alhamdulillah. Jadi kesimpulannya sebagai ketua keluarga, sebagai pembantu keluarga, ibu dan ayah mesti merancang apakah program ke arah melahirkan solat yang khusyuk dalam kalangan ahli keluarga. Kerana solat ini memerlukan ilmu. Bagaimana untuk khusyuk sebenarnya memerlukan ilmu, dan ilmu ini mesti dicari. Hidayah perlu dicari. Kerana dalam memastikan solat ini khusyuk, ada pelbagai langkah yang disarankan oleh Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin, sangat menarik tuan-tuan dan puan-puan, iaitu ada dalam muka surat yang ke-95. Kepada sesiapa yang telah memiliki buku ini, boleh rujuk secara detail dalam muka surat 95. Dan kepada tuan-tuan dan puan-puan yang belum memiliki buku ini, bolehlah mendapatkan buku ini daripada Persatuan Rumah Ngaji Negeri Kelantan. Kerana solat adalah tiang agama. Solat adalah tiang agama. Dan solat ini adalah sesuatu yang dirindui oleh hamba Allah yang meletakkan akhirat sebagai agenda utama dalam kehidupannya. Tetapi bagi mereka yang mementingkan dunia, solat dianggap sebagai satu bebanan. Tuan-tuan dan puan-puan tentu sudah familiar dengan kata-kata, apabila kita mahu berbicara dengan Allah, solatlah. Tetapi apabila kita mahu dengar Allah berbicara dengan kita, bacalah Al-Quran. Jadi cara untuk khusyuk dalam solat, tuan-tuan dan puan-puan boleh rujuk dalam muka surat 95 dan juga 96. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, antara agenda penting yang digarap oleh Datuk Dr. Daniel Zainal Abidin yang menyebabkan buku ini sangat menarik sebagai salah satu daripada rujukan untuk percambahan minda kita ialah beliau menjelaskan faedah solat. Mengapa Allah mewajibkan solat dengan membuat rujukan dalam Al-Quran dan juga hadis-hadis yang sahih. Antara faedah solat ialah, pertama, menggugurkan dosa. Saya ambil kupasan secara ringkas sahaja dalam buku beliau pada pagi ini. Kedua, membina jati diri individu, menjadikan seorang individu itu lebih ikhlas. Kerana apabila kita solat, sebenarnya kita membina jati diri, membina keikhlasan. Kerana apabila kita solat dengan jiwa hamba, kita akan terasa diri kita sangat fakir di sisi Allah. Allah Al-Ghaniyu dan kita adalah fakir. Apabila solat dibina dengan rasa fakir, dengan rasa diri ini sangat hamba, insya-Allah solat kita akan menjadi lebih khusyuk. Mudah-mudahan, biiznillah. Seterusnya, yang ketiga, kelebihan solat. Sehingga Allah mewajibkan umat Islam solat ialah mendidik
seseorang itu menjadi pengurus masa yang baik. Kerana solat ada masanya. Sekiranya kita tidak patuh kepada masa yang telah ditetapkan, maka solat kita tidak akan diterima. Yang keempat, tuan-tuan dan puan-puan yang dirahmati Allah sekalian, solat, hikmah solat ialah akan membina disiplin. Rasionalnya, apabila kita mengambil wuduk, tuan-tuan dan puan-puan, kita mesti ambil mengikut tertib. Dan ini memupuk disiplin dalam diri kita. Sebab itulah memang hikmah yang besar. Allah Subhanahu Wa Taala Al-Azim sangat mengetahui, dia menciptakan kita dan dia mengetahui bahawa kita sebagai manusia diciptakan olehnya memerlukan disiplin dalam diri supaya kita berjaya. Hidup dunia dan akhirat. Dan solat adalah salah satu daripada agendanya. Dan yang kelima yang dikupas oleh Datuk Dr. Zainal Abidin sangat menarik kerana jelas bahawa solat sesungguhnya mendidik kita semua, berpesan juga kepada saya yang bercakap, mementingkan ilmu pengetahuan. Sama ada seorang imam ataupun seorang makmun sangat memerlukan ilmu dalam merealisasikan solat yang berkualiti. Tanpa ilmu, kualiti solat akan terjejas. Ini adalah hakikat yang mesti diterima oleh semua pihak. Ilmu sangat penting. Sebab itulah kita mesti sentiasa berdoa, memohon supaya kita diberikan ilmu oleh Allah yang mengizinkan kita mendapat apa-apa ilmu. Sebab itulah kita sentiasa kena berdoa seperti yang kita mohon dalam surah Al-Syu'ara ayat 83. Doa supaya kita diberikan ilmu oleh Allah. Kerana ilmu walaupun setitis pun tak akan sampai kepada kita tanpa izin Allah. Semuanya adalah pinjaman daripadanya. Baik, Alhamdulillah. Jadi sangat menarik buku ini, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Silalah baca secara detail daripada muka surat 93 hingga muka surat 103. Mudah-mudahan dengan kefahaman, dengan diberikan izin oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kerana sehelai daun pun tak akan luruh sebenarnya tanpa izin Allah. Kita mohon sungguh-sungguh hati. Apabila kita membaca buku pun sebenarnya kita membaca buku seperti kita berzikir juga. Sebab kita niat kita ingin menambahkan ilmu pengetahuan untuk bekalan ke alam sana. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, sebagai kesimpulan pada pagi yang penuh harmoni ini, insya-Allah setiap kali kita membaca apa jua buku sekalipun, sudah tentu akan berlaku percambahan minda. Itulah tujuan kita membaca. Jadi, apabila kita membaca dan kita membuat rujukan daripada buku ini, dan untuk meningkatkan lagi pengetahuan kita, kita buat juga rujukan dengan buku-buku lain juga, dan juga ikuti juga beberapa kelas tentang solat, sebab ilmu itu ibarat lautan, luas, perlu dicari. Kesimpulannya bahawa jelas, solat ini sangat penting. Dan sebagai hamba Allah yang lemah, yang tidak akan berjaya tanpa izinnya, kita mesti berusaha untuk mencari ilmu selagi nyawa masih ada untuk upgrade kualiti solat kita. Terutamanya tuan-tuan dan puan-puan, pada bulan Ramadan ini adalah bulan Al-Quran, dan sebenarnya Al-Quran dan solat itu sebenarnya mempunyai kaitan yang erat. Bukankah dalam solat kita membaca surah-surah daripada Al-Quran, dan bukankah dalam solat kita mengasah, kita menghafal ayat-ayat yang kita buat rujukan. Dan
cadangan daripada saya yang fakir ini ke arah meningkatkan kualiti solat berdasarkan kepada rujukan daripada Datuk Dr. Zainal Abidin dan digabungkan dengan beberapa rujukan lain. Izinkan saya pada pagi ini untuk berkongsi juga bagaimanakah kaedah yang disarankan oleh beberapa orang pakar-pakar rujukan ke arah untuk meningkatkan kualiti solat. Untuk menambahkan khusyuk dalam solat, berpesan kepada diri saya yang bercakap, kita hendaklah menguasai makna bacaan dalam solat. Kita tidak boleh berlengah lagi, kita mesti usahakan dengan apa cara sekalipun supaya anak-anak kita, kita sendiri, keluarga kita, dan kalau institusi di luar sana, sama institusi di luar sekolah, di pejabat dan sebagainya, kita kena usahakan program bagaimana cara untuk memahami setiap patah perkataan yang dilafazkan dalam solat kita. InsyaAllah, apabila kita tadabbur setiap makna perkataan itu, Allah akan memimpin kita untuk lebih khusyuk. Kerana apabila kita faham setiap patah perkataan yang diucapkan dalam solat, apabila kita berbicara dengan Allah dengan hati yang berada pada tahap yang mendalam, insya-Allah hubungannya akan menjadi lebih berkualiti. Jadi sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, banyak program, bengkel dan sebagainya, bagaimana cara untuk tadabbur setiap makna bacaan dalam solat. Sebenarnya, tuan-tuan dan puan-puan, jika tuan-tuan dan puan-puan memahami makna bacaan dalam solat, sebenarnya tuan-tuan dan telah menguasai sebanyak 147 kosakata Al-Quran. Sebenarnya. Dan ini sebenarnya ada bengkel lah bagaimana cara untuk memahami makna bacaan dalam solat. Seterusnya, saya cadangkan juga kepada tuan-tuan dan puan-puan dan berpesan juga kepada diri saya juga sedang belajar. Kita mesti berusaha untuk memahami, terutamanya kita memahami mesej-mesej Allah dalam juzuk amma. Bukankah tuan-tuan dan puan-puan sekalian, kita banyak membaca juzuk amma dalam Al-Quran. Saya yang fakir inilah membaca surah-surah pendek sahaja dalam solat. Saya masih dalam sedang proses belajar lagi. Jadi apabila kita faham makna setiap surah 37 surah dalam juzuk amma itu, insya-Allah kita akan lebih fokus. Dan ada juga penemuan, kajian bahawa antara langkah untuk kita lebih khusyuk dalam solat, kerana solat ini sebenarnya dalam surah Al-Baqarah ayat 153 adalah salah satu solusi untuk menyelesaikan semua masalah kita. Dan kita tertarik dengan kata-kata Datuk Dr. Zainal Abidin dalam buku ini sebagai penutup. Beliau membuat rujukan dalam tafsir Hamka. Dalam tafsir Hamka, saya baca di sini. Kata-kata beliau, kata-kata yang dikupas dalam tafsir Hamka berdasarkan kepada surah Al-Baqarah ayat 153, Hamka membuat satu kesimpulan. Kerana solat itu sebenarnya solusi bagi segala masalah. Jika jiwa serabut, jiwa tak tenang, solatlah selain daripada sabar. Kuncinya ialah 2S, tuan-tuan dan puan-puan sekalian. Sabar dan solat. Allah menegaskan untuk solusi masalah sabar dan solat. 2S. Saya gunakan akronim 2S. Dan Hamka menegaskan bahawa orang yang ditimpa ujian yang menyebabkan jiwanya gelisah, kemudian dia berpegang teguh dengan ayat ini. Maksud saya ayat yang dirujuk oleh Hamka ialah ayat 153 surah Al-Baqarah. Membenteng diri dengan sabar dan solat, fajar harapan secara beransur akan timbul di hadapannya. Kelihatan
Di luar dia kesepian, namun sebenarnya dia berasa ramai sebab dia sedang bersama Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Allah sebenarnya maha baik. Dia anugerahkan ujian sebagai hadiah kepada kita semua kerana kita adalah hamba-Nya. Dan sebagai penganugerah ujian, dia juga memberi ubat dan solusi, iaitu dengan 2S, tuan-tuan dan puan-puan, iaitu sabar dan solat. Jadi sebagai hamba Allah yang fakir, yang lemah, kita tidak boleh berdiam diri, terutama pada bulan Ramadan ini, dalam era pandemik ini, dalam era pelbagai cabaran ekonomi, cabaran sosial dan sebagainya. Kita mesti fikirkan bagaimana cara untuk memastikan solat kita dapat di-upgrade, dapat ditingkatkan kualiti. Satu daripada langkah yang penting ialah kita mesti faham surah yang kita baca dalam solat. Selain daripada surah Al-Fatihah, doa antara dua sujud, surah-surah yang kita baca. Kalau saya juzuk amma sajalah, saya mengaku saya hanya membaca juzuk amma saja, tuan-tuan dan puan-puan. Bagi saya yang tidak ada latar belakang bahasa Arab yang berkualiti seperti tuan-tuan, saya hanya orang awam biasa yang masih sedang belajar. Apabila kita faham makna surah, sebenarnya akan membantu solusi masalah kita. Contohnya, kalau kita ada masalah, kita bacalah surah yang berkaitan dengan masalah kita. InsyaAllah akan lebih mendalam khusyuk kita dengan izin Allah. Kita berikhtiar, namun yang menentukan adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Tahniah kepada Datuk Dr. Zainal Abidin kerana meninggalkan legasi yang sangat berharga kepada kita semua, menghasilkan satu buku yang dapat membantu kita memahami dan lebih cinta akan Al-Quran dan As-Sunnah. Dan jangan lepaskan peluang kepada mereka yang belum memiliki buku ini, silalah berhubung dengan Persatuan Rumah Ngaji Negeri Kelantan. Dan sebagai penutup bicara, saya mohon keampunan kepada Allah jika ada terlanjur kata dan bicara, dan saya mohon juga jika ada terlanjur kata dan bicara dalam kalangan tuan-tuan dan puan-puan, maaf dipinta. Salam Ramadan dan semoga Allah izinkan kita berjumpa lagi pada masa hadapan, insya-Allah. Sekian saja daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, sekian.